Selamat datang ke rancangan Kapsul Santai. Assalamualaikum, selamat petang dan selamat berhujung minggu. Alhamdulillah ya, kita pada hari ini berkesempatan ya untuk menyaksikan tunjuk cara penyediaan terrarium. Okey, saya Puan Hanizah binti Hassan dari Bandar Baru Bangi, Puncak Bangi. Alhamdulillah ya, diberi kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama puan-puan ya, adik-adik, kakak-kakak. Jadi petang ni cuaca pun mendung ya, santai-santai sambil-sambil menghirup kopi dan makan pisang goreng. Suka benar pisang goreng ya. Ya, saya akan berkongsi cara-cara untuk menyediakan terrarium. Ada dua kaedah, iaitu pot in pot terrarium. Ya, saya tunjukkan yang contoh yang sudah siap dan kita sama-sama tengoklah penyediaan dia ya. Kita akan buat macam ni lebih kurang. Ini adalah pot in pot terrarium. Okey, saya menggunakan pasu terakota, tetapi untuk petang ini saya akan menggunakan pasu yang diperbuat daripada seramik. Ya, pastikan pasu kakak-kakak, adik-adik, puan-puan berlubang di bawahnya ya. Okey, dan yang tersedia di sini pasu seramik yang sudah ada lapisan tanah. Sebelum itu, sebelum kita meletakkan tanah pada lapisan atas, kita letakkan batu-batu. Ya, batu seperti ini ataupun batu yang warna-warni coklat hitam tu pun boleh pada lapisan yang bawah sekali. Dan selepas itu, sebenarnya bawah ni ada batu ya. Di atasnya saya bahasakan Kak Niza lah ya, Kak Niza. Okey, Kak Niza letak pasir ataupun tanah yang memang dikhususkan untuk penyediaan terrarium. Tanah ini tanah yang sudah dicampur ya, media tanah yang sudah lengkap, ada baja ya, ada arang yang diaktifkan dan juga ada batu-batu kecil. Jadi tanah ni kita akan ratakan dahulu. Saya menggunakan tangan, senang ya. Lebih baiklah menggunakan sarung tangan sebenarnya. Okey, kita ratakan. Dan untuk menyediakan pot in pot terrarium, kita perlukan pasu kecil. Pasu kecil macam ni untuk kita jadikan sebagai ni konon-kononnya dia punya pasu ni lah ya. Secara visualnya kita kena masukkan pasu ni. Sebenarnya pasu ni saya beli kat kedai nursery sekitar Bangi yang pecah ya, sebab kita nak tanam kan. Jadi masukkan dalam ni, kita tanam dia separuh ya, jangan tanam penuh, tanam separuh, kemudian kita mampatkan. Dan sekarang ni tanah ni kita agak-agak mampatkan dia. Kalau kita rasa tak cukup, kita tambah lagi. Okey, saya tak ada masa nak buat satu-satu layer. Jadi saya beli tanah tu memang tanah yang sudah siap, tanah yang sudah dicampur. Macam nak main masak-masak ya, pakai senduk. Okey, sukatan tak tentu, main agak-agak aja. Okey, jadi tanah ni sebenarnya kita tengok kepada saiz bekas lah. Bekas ni lebih kurang 1 kilo tanah dan saya menggunakan sebenarnya tools dia yang mesti ada untuk membuat terrarium ya. Ini dia punya scoop dia, ataupun nak guna senduk terpakai pun boleh kan. Kat dapur tu banyak senduk terpakai. Okey, dan yang basic juga ialah 3 tools ni yang wajib digunakan untuk menyediakan terrarium. Tanah ni kita ratakan ya. Mak-mak kat dapur tu tengah buat prepare untuk buat minum petang ya. Anak-anak kat rumah tu, daripada dia leka mengadap gadget tu, ajak dia sekali buat benda ni. Sebenarnya pasu ni lagi kecil lagi sesuai ya. Jadi saya tak ada pasu yang kecil sikit, jadi saya gunakan pasu yang agak besar ya, nampak bagak sikit lah. Sebelum kita menyediakan terrarium ni, kita kena visualkan ya. Dalam kepala tu dah ada design apa kita nak buat. Kalau tak jadi macam termenung lama kan, aku nak buat apa ni kan. Dah visualkan dalam minda kita, saya nak buat macam ni. Idea tu sometimes depends lah ya. Kadang-kadang kita ni pun kering idea ya. Tapi saya selalu observe dekat nursery dan tengok juga dalam Pinterest ya, macam mana dia membuat terrarium yang cantik tu. Kita modify lah. Sekarang kita akan pergi kepada penanaman ya. Macam mana nak positionkan sukulen dan juga cactus. Okay. Jadi saya telah memilih, ni dia.
Okey, jadi kita pergi kepada langkah seterusnya. Kita akan menanam sukulen. Kak Niza dah terangkan itu kan. Sukulen ni yang tak ada duri. Okey, pilih yang macam bunga ros ni sebab dia memang dah cantik kan. So kita tak payah nak fikir macam mana. Memang semua cantik, tapi ni memang kalau kita membuat pilihan yang tepat, insya-Allah kerja kita tu akan jadi lebih senang lah. Okey, jadi Kak pilih yang macam ni. Pot terrarium ni sebenarnya banyak cara kita boleh guna. Actually yang ni bila you all dah keluarkan, jangan buang ya, sebab kita boleh guna untuk buat design yang lain ya. Okey, kita uraikan akar dia. Cuti ni walaupun bukan seperti kebiasaan ya, biasa awal November kita dah bercuti kan ya, memandangkan pandemik ni, jadi cuti kita pun dah lari daripada norma biasa. Okey, jadinya ibu-ibu boleh merancang nak buat apa ni cuti ni nak berjalan, nak pergi overseas dah tak boleh kan, nak pergi Cameron pun jam, tak payahlah, duduk rumah je. Buat kelas terrarium dengan anak-anak. Anak-anak tu minat ni benda ni, biar dia kenal pokok-pokok. So kita dah positionkan dia kat sini. Kalau rasa perlu nak tambah tandah, pastikan dia mampat lah. Okey, pastikan dia mampat. Sebelum itu akak lupa nak bagi tahu, akak sebenarnya ada campur baja ya. Ini baja yang digunakan untuk kita masukkan dalam pasu ni, dalam tanah ni. Baja Osmocote ya. Baja ni baja yang berkualiti lah, yang bagus ni ya. Tadi akak dah letak sikit, tapi akak tambah sikit lagi. You just tabur-tabur je. Okey, tabur-tabur. Baja ni tak perlu selalu tau ya. Cactus dan sukulen ni dia memang tak perlukan baja sangat. Okay, sebab tanah ni memang dah tanah yang sesuai dengan dia. So baja tu 2-3 bulan sekali pun tak apa. Okey, kemaskan dia dan kita letak ni. Akak pilih yang macam ni ya. Dia punya anak dia lah kot ya, tapi beri tempat yang lain-lain ni. Uraikan akar dia. Nak selit kat mana? Semua dah kena fikir. Tapi kadang-kadang idea akak main letak aja ya. Okey, tanam. Dan tanam sukulen dan cactus ni juga tidak susah sebab akarnya tak panjang. 4 hingga 6 inci sudah cukup untuk kita pastikan dia berada di dalam tanah dan mampatkan dia. Kalau kita tengok tutorial mana-mana pun sekejap je dia buat terrarium. Lagi kosong. Dan sebenarnya jenis yang ni sangat fragile. Okey, sangat fragile. Nak cantik punya pasal kan. Benda cantik ni macam tu lah, manja kan, corang lah. Tapi tak semualah ya. Jangan kadang-kadang sangat. Letaklah macam mana pun ya. Rasa macam cantik buat ya, sebab kita nak tengok kan. Okey. Dah nampak dah sikit-sikit kan. Okey, dalam masa setengah jam pun boleh siap ni. Okey, sekarang ni kita rasa macam kosong kan. Sini kosong, so kita selitlah lagi. Okey, akak nak selit dengan yang juntai-juntai. Akak cari pokok yang juntai-juntai. Yang ini dia. Okey, sebab tu akak beli satu pasu macam ni sebab senang. Kita position dia dekat sini, celah-celah ni. Sebenarnya kita guna benda ni ya untuk tanam. Korek dalam sikit. Okey, masukkan dia sebab akak ni dah terbiasa, dah banyak beratus-ratus dah buat. Jadi rasa dah terbiasa cepat dengan tangan. Yang newbie tu, yang beginners tu kan, bolehlah belajar pakai ni ya. Nanti tercucuk kalau pakai guna cactus tu tercucuk. Satu lagi akak nak pesan ya, jangan ambil mudah dengan duri cactus. Kita rasa macam duri dia macam tak bahaya kan. Tapi sebenarnya ya, bahaya juga sebenarnya ya. Akak ada pengalaman ya, akak tercucuk duri cactus, akak macam biar je lah kan, seminggu lepas tu tangan jari akak ni macam infection. Jadi jangan tiru seperti saya ya, jangan ambil mudah, bengkak tangan, nak buat kerja pun terganggu ya. Tapi alhamdulillah dah okey dah, ambil antibiotik semua dah okey. Akak dah nampak dia punya design dia macam mana. So ni kita ni lah ya, bagi-bagi sikit lah supaya nampak juntai-juntai, jurai-jurai turun macam gitu. Okey, so kita rasa macam apa lagi yang kurang ya? Mungkin dia terlalu nampak hijau dengan putih kan. Kita naklah colourful sikit ya. So nak colourful sikit ataupun nak bagi berseri sikit, kita letaklah yang macam warna-warna ataupun jenis yang kontras sikit dengan jenis yang macam ni. Kita tak boleh letak pokok ni sebab apa? Kalau kita letak pokok ni dia jenis menegak kan. So nak letak macam mana? Nak letak gini macam pelik pula kan. Nak tanam macam tu boleh
boleh ya. Tapi kena adjust lah. Tapi akak rasa akak tak akan buat macam tu lah. Okay, kita ambil yang macam kontra-kontra ya, ala-ala purplish sikit ya. Kita position kat sini. Tapi this is too big for this. So akak kena fikirkan yang lain. Akak nak ambil yang mana ya. Kadang-kadang lebih kurang sama. Dia sebenarnya kan, bila you ambil jenis yang sukulen tu macam sama, macam dia tidak memberi impak. So you kena combine dengan jenis yang berbeza. Kita cuba try and error. Dia kalau tak cantik, kita adjust lah, tukar pokok. Ni nampak dia macam dia bagi, dia menyuntik. Okey, nampak dia macam dia terus masuk. Atau kalau orang pakai tudung tu on point, istilah orang sekarang kan, on point. On point sangat ni. Buat benda ni memang kena show sendiri. Tak apalah ya, sebab kita yang nak enjoy kan. InsyaAllah. Okey. Jadi akak rasa kita tak perlu berlebih-lebih sangat, tak perlu banyak sangat pokok-pokok, sebab space-nya agak terhad ya. Kalau bekas dia besar ni, kita kena ambil kira ya, sebab pokok ni akan membesar. Okey, sukulen ni akan membesar. So bagi dia ruang. Less is more. Ya, masa ni lah kita terapkan konsep less is more. Sebab jenis yang macam ni dia akan keluar anak dia nanti ya, dalam 2-3 bulan. Kadang-kadang sebulan pun kalau kena cara dia akan cepat ni lah. Okey, so akak rasa tak perlu banyak-banyak. So rasanya cukup lah ya. Cukup. Dan kita nak bagi dia naik sikit, kita letak lah. Okey, letak kumbang ke, letak apa-apa aksesori yang sesuai. Nak bagi ada merah sikit kan. Tak payah banyak ya. Seekor cukup lah kumbang ni. Okey, tak siap lagi ya. Langkah seterusnya ialah kita nak letak pasir ataupun batu-batu halus ni, yang warna putih ataupun okey, akak biasa guna warna putih sebab putih ni dia macam naik seri sikit kan. Tetapi kita tengoklah bekas kita warna apa. Bekas kita warna putih. Warna putih, kita tabur pula batu yang warna putih, dia tak macam, dia tak tak naik seri sangat. Okey, jadi kita letak, kita combine. Sebelum kita letak batu ni, kita make sure tanah ini kegunaan benda ni ya. Apa nama tools ni? Ya, kalau orang Kelantan dia panggil cok gerak. Ada orang Kelantan kat sini ya, gelak orang Kelantan ya. Okey, kita mampatkan tanah ni. Dia kalau pergi nursery, banyak info yang berbeza-beza kadang-kadang kita terima ya. Ada kata tanah ni karakter sukulen ni sesuai tanah yang sekian-sekian ya. Ada kata kena campur dengan tanah organik ataupun tanah hitam ya. Kalau saya balik kampung kan, kalau akak balik kampung, mak mertua akak memang jenis suka menanam, dan tangan dia memang orang kata tangan sejuk, campak apa pun menjadi ya. Bayang Brazil dia, ya Allah, gemuk-gemuk. Memang teruja lah tengok ya. Dan akak tanya mak akak tu dia guna baja apa. Dia kata dia pakai tanah organik, tanah hitam je. Tak payah beli tanah tanah sukulen, tanah yang khusus tu. Memang kita rasa macam wow, orang tua kan. Memang cantik pokok dia, hijau. Okey, dan masa untuk main tabu-tabu. Anak-anak suka lah ni ya. Akak ada buat mini workshop dengan anak-anak hari tu ya. Masa PKP kan kita ada banyak masa sikit kan, sebab tak pergi sekolah, kat ni cikgu ya. So main mini workshop dengan anak-anak. Kadang kita macam terkejut tau, macam impress dengan diorang punya kreativiti. Okey, jadi kita teruskan ni ya. Mana ruang-ruang yang kosong tu, jangan bagi nampak tanah ya. Kalau boleh kita nak tutup nampak tanah tu dengan batu-batu. Kat nursery tu ada banyak jenis batu-batu yang colourful ya. Kalau nak combine dengan warna macam warna ni pun okey ya. Ikut kita punya kreativiti lah ya. Tak nak bagi macam dominasi putih sangat, kita combine dengan warna yang macam warna apa ni, warna pink ya, pinkish. Janganlah warna yang terang-terang ya, warna purple jangan nak. Tapi kalau suka macam mana kan. Okey, jadi tambah sikit lagi. Kalau beli ni mahal jugalah ya, beli yang dah siap. Jadi akak sarankan kalau dah ada ilmu sikit-sikit tu, boleh buat sendiri kan. Buat sendiri, buat dengan anak-anak ataupun ajaklah suami tu ya. Suami tu kalau dia dah suka, dia nampak bini dia dah buat, dia dah boleh buat sendiri, dia akan bagi sokongan insya-Allah. Dan yang penting
ya. Sekarang ni kan ramai yang terjejas pendapatan kan, ya, kerana PKP ni nak buat side income pun boleh. Ramai yang buat apa, yang jana pendapatan melalui social media kan. Boleh buat kecil-kecil dulu. Kalau tak yakin, buat yang small pot. Macam ni ke kan. Macam ni pun simple je ni. Dan akak nak kongsi tips ya. Sebenarnya cactus yang sukulent sangat suka duduk dalam ni. Sangat suka dalam bekas terakota. Sebab bekas ni sebenarnya sifat dia lembap. Daripada bekas yang macam ni, daripada bekas yang cantik tu, sebenarnya secara sifat semula jadi dia sangat serasi dengan bekas terakota. Okey, sebab terakota ni dia lembap, jadi cactus tak perlu siram selalu kan. Cactus dan sukulent ni memang tak suka air, ya. Seminggu sekali pun kadang, tengok jenis. Kadang-kadang 2 minggu sekali kita letak air pun okey. Okey, jangan beli cactus asyik duk siram je. Ya, rajin sangat. Tak 2-3 hari lepas tu mati pokok dia. Lepas tu mulalah termenung. Tak nak dah lah bela cactus sukulent beli mati kan. Sebab tak kena cara kan. Jadi itulah dia ya. Saya pun dulu bukannya terror sangat tanam cactus sukulent ni ya. Beli pun kita tengok cantik kan. Orang beli kita nak beli, tapi kita tak ada ilmu dan kita tak nak mencari ilmu. Jadi bila beli balik biar. Lepas tu siram ya. Kejap siram. Memang dia tak boleh air banyak. Jadi kalau orang tanya akak kan, macam mana cara penjagaannya, susah ke tak susah? Akak cakap tak boleh terlalu rajin, tak boleh terlalu malas. Ya, sedang-sedang je. Bila nampak dia macam kuning apa semua tu, bagilah air sikit. Jangan over water lah. Kalau lebih air, akar dia menjadi busuk dan matilah dia. Okey? So hampir siap dah kita punya hasil pot in pot terrarium yang menggandingkan cactus. Kita tak pakai cactus, kita pakai sukulent sahaja. Biasa akak combine dengan cactus, tapi kita tengok pada design lah ya. Dah siap. Okey, kalau rasa macam nak letak apa lagi ya, elemen-elemen lain, boleh letak. Nak letak ada binatang apa ya, tengok kesesuaian lah. Janganlah letak kuda kat sini. Sesuai tak kuda? Binatang apa yang sesuai ya. Ni akak letak kumbang 2 ekor ni. Jangan letak itik pula, tak logik lah kan. Ni dia. So dah siap. Okey. Anda jual produk? Tak tahu nak iklan kat mana? Tak jumpa pakej yang berpatutan? Jom iklankan produk anda bersama kami. Bermula dari pakej serendah RM10 hingga pakej premium. Hubungi 018 264 7335 untuk maklumat lanjut.